masalahnya kan. Anju tadi abang tengok selalu sangat cakap hal orang, keluarkan gambar orang. Anju macam baik je. Tak, Mak. Anyway, I hate to say that. I told you so. Diorang ni proper je lebih. Aku travel overseas lah kantor apply BRIN. Korang ni bodoh ke? Syuib ni lepas kena kecam baru dia cover cakap dia wakilkan artis veteran untuk minta bantuan. Kenapa tak bagi tahu dari awal? Bila artis tengah berlakon, payment, favourite payment, berapa persen setiap episod, berapa persen, tiba-tiba stop, payment tak dapat. Nampak tak? Tak. Bengang tak dia orang sekarang? Dia malu sini. Malu sini lah. Minggu depan siapa pula? Aku nak type. Keluar muka dia orang. Keluar muka dia orang. Expose. Kan? Jangan kalau nak tahu siapa-siapa lagi lepas ni, korang tunggulah. Sebab apa? Jari neraka, geng. Sekarang ni kita orang ada team, geng. Kita orang cari, kita orang pantau setiap blogger, betul tak Anju? Asal kita je bang. Ya, betul. Anju kena maki sial babi pergi mak. Ya, abang pun. Panas tak? Cakap jahat kan. Kan tengok muka tak. Sebab tu abang panggil Anju dengan abang. Sebab abang tahu hati Anju macam mana. Nampak orang luar, nampak betul kan, nampak luar jahat tapi hati dia baik. Kan. Okey, kita sambung tadi perbincangan. Okey. Tadi macam okey, sekarang ni Anju ada tak itu hari Anju ada kata berselisih dengan Z Zaidi and the gang and the artist? Boleh Anju nak defend, nak protect diri Anju sekarang? Cuba cerita. Ada, I think I cakap benda tu masa tu in general tau. Ya, general. But I don't know why ramai yang tiba-tiba yang macam sakit hati and then pasal isu tu, and then and then ramai buat report polis pasal Anju juga. So and then diorang ada yang beberapa yang nak saman Anju lah. So to me I thought that was betul lah nak saman. So Anju proceed lah dengan saman tu. Bila Anju dah proceed dengan saman tu, Anju saman 2 orang, 2 artis tu, tak payah gini, tak payah cakap siapa lah. And then ada yang call kata Anju tak payahlah proceed lah sebab apa, kita tak ada duit ni. Aku kata sebenarnya saya tak nak buat apa-apa pun. Saya tak nak besarkan hal ni. Tapi korang yang nak besarkan hal ni because dalam Telegram tu benda tu dah expose. Betul. So bukannya apa, orang dah expose kat benda tu, so it blew up proportionate. I think benda tu benda yang satu I pun minta maaf lah. Agaknya komen tu dah jadi macam it blew up proportionate. Sampai dah jadi lepas tu dengan orang cocok it became big and big. Tapi probably ada certain artis tak sangka benda tu akan sampai tahap saman menyaman. Betul tak? So macam Anju sendiri kan, Anju cakap macam kata sebenarnya Anju bukan tujukan untuk artis semua. Itu bukan tuju, tak ada, bukan tuju artis semua, tak ada. I was just speaking in general. You faham tak? Tapi tak tahu kenapa everything just blew up proportionate macam tu. Okey, jadi pendapat dia macam ni lah. Itu yang kita kata, benda ni melibatkan persepsi. And then bila dalam keadaan PKP, pertama kali kita kena COVID di Malaysia dan satu dunia, semua orang stres. Bila semua stres, duit pula makin tak ada, and then kita nak terus survive diri dengan keluarga. Jadi memang dalam keadaan ni semua tertekan. Jadi macam-macam isu yang akan mula timbul lah, walaupun kita nak buat satu isu yang baik. Jadi isu-isu yang baik ni kadang-kadang diorang speculate benda ni jadi benda yang tak baik kerana diorang ada masa untuk nak duduk dalam media sosial sebab diorang duduk kat rumah saja. Dia duduk kat rumah, handphone je lah yang handphone dia ni. Jadi diorang tak keluar, diorang tak ni. Jadi benda-benda yang negatif positif ni akan keluar lah macam biasa lah. Kita faham lah. Jadi bagi aku isu-isu yang macam ni sepatutnya kita bermusyawarah. Maknanya kita kena selesaikan cara baik. Sebab bermusyawarah. Maafkan saya kan. Musyawarah. Okey.
Okey kata. So benda ni tak perlu panjang. And then isu ni sebenarnya masing-masing nak membantu sesama kita. Sebab dalam keadaan sekarang ni bukan time untuk kita nak tuning jari dia ni salah, dia tu salah. Sebab sekarang ni macam mana nak bantu kau? Macam mana nak bantu dia ni? Macam mana nak bantu ni? Apa peranan persatuan? Macam mana kita nak menyebarkan maklumat untuk nak membantu yang lain-lain? Bila dah bantu hati-hati ahli-ahli kita, dia akan bantu keluarga-keluarga dia orang yang lain-lain. Jadi kita akan bantu lebih ramai lagi golongan kita dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan. Yang masalah Telegram tu memang dia jadi satu isu disebabkan ada satu, aku tak tahu dia ada few masuk dalam sebenarnya kita buat umum, benda tu umum, setiausaha kita buat untuk umum supaya bila mereka masuk, dia orang tahu maklumat di mana mereka nak dapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi penyampaian message untuk bantuan tu lebih mudah. Kalau kita nak Instagram, Facebook, bukan semuanya ada Instagram, Facebook. Macam contoh ahli-ahli veteran, dia orang tak ada benda tu. Is it still going on this? Masih tapi Telegram tu jadi isu kan. Bila jadi isu kita please tutup lah. Sebab dia akan jadi isu, jadi persepsi yang tak baik. Jadi better kita tutup. Kita buat solusi yang berbeza lah. Maknanya cara yang lain. Maknanya kita telefon orang lah. Kita telefon orang macam mana nak bantuan dan sebagainya. Sebab kalau kita macam contohlah dalam media sosial ni, kalau kita type satu benda, dia tak ada emosi. Maknanya kita bergurau ke, kita sedih ke, kita marah, orang tak tahu. Berbeza kalau kita bercakap, dia orang tahu yang kita ni marah ke nak bantu, happy. Sebab dengan nada tu boleh tahu. Yes. Jadi benda ni yang sebenarnya orang boleh manipulate macam-macam cara dengan daripada ayat-ayat kita, termasuklah dalam Telegram, Facebook ke ataupun dari WhatsApp dan sebagainya. Kita sampaikan donation kita nak bantu, tapi orang manipulate, dia ingat kita peli. Kita bukan peli you, kita nak bantu yang lain. And then dalam masa sama kita ada veteran. Kadang veteran dia tak ada teknologi tu, dia cuma ada SMS je. Jadi macam mana solution yang kita nak kena selesai? Pasal tu persatuan kita akan kena berfikir supaya mesej kita bukan sampai pada orang-orang muda saja yang ada media sosial. Yes, artis veteran pun kita kena fikir sebab dia orang bukan ada semuanya ada WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena memahami konsep kebajikan yang menyeluruh dari sudut kebajikan ni. Sebab orang fikir dia ni buat bantu benda ni, dia ni tak faham, dia ni bukan. Sebenarnya dia orang ni sebenarnya dia orang tak tahu dalam kedudukan mereka ni. Macam contoh, bila ada bantuan daripada kerajaan. Contohlah Air Lestari ke apa benda dan sebagainya. So diorang ni as penggiat seni, diorang tak tahu kategori mana yang diorang duduk. Kategori B40 ke, M40 ke, layak ke, macam mana cara dia dan sebagainya. Sebab tu kita sebagai persatuan menjadi jabatan, kita panggil pakar dalam video conference daripada Instagram ke Facebook dan sebagainya. Jadi kita panggil pakar explain. Bila pakar explain, yang mana tengok, hati-hati tengok, dia tahulah dia daripada golongan mana, macam mana cara dia nak pergi mohon bantuan tu. Sebab kita semua tak boleh keluar masa tu. Takkan kalau kita boleh keluar, kita buat mesyuarat sekali, mesyuarat agung, kita boleh bagi tahu, kita umumkan, jadi diorang lebih mudah untuk memahami benda tu. Sekarang ni kita tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, media sosial tu lah sebenarnya, video conference apa benda, inilah sebenarnya batu. Dan pada hari ni pun kita nak meeting ke, kita nak buat bengkel ke, semua boleh pakai webinar dan sebagainya. Ini satu perubahan yang kita kena hadapi. And then inilah sebenarnya dah jadi satu rutin perkara biasa dalam keadaan kita dalam COVID sekarang. Jadi kita kena terima benda baru macam ni. Jadi kalau kita tak sebarkan information yang sebelum-sebelum ni, dia tak akan berlaku yang sekarang ni, yang pembaruan tentang webinar, bengkel secara online dan sebagainya kan. Ya, sekarang dah jadi normal baru untuk kita kan. Jadi inilah sebenarnya yang peranan dan fungsi agensi ataupun persatuan seniman yang membantu dari sudut kebajikan untuk golongan industri seni, especially hati-hati Malaysia. Sebab sebenarnya geng, kita bukan kata nak bantu seniman aja ataupun artis saja. Sebenarnya bantuan ni melibatkan semua. Jangan fikir kata kalau kita cemburu, sebenarnya perasaan ni wujud, perasaan benci tu wujud kerana cemburu. Artis dapat, artis pun dapat, sebab benda tu datang daripada dia sebenarnya kena faham. Dia sebenarnya kenapa kita orang iri hati dengan kita, sebab kita persatuan artis. Bila persatuan artis ni betul-betul jadi neraka ni. Betul, dalam masa yang sama kita menjadi perhatian yang lebih. Tumpuan kita lebih sebab kita ni artis. Sebenarnya diorang ada persatuan mereka sendiri mengikut bidang masing-masing. Jadi kau suaralah ikut bidang-bidang kau, ikut persatuan kau kan. Sebenarnya kerajaan sebenarnya kalau untuk rakyat, masyarakat, sebenarnya kerajaan dah bagi banyak peruntukannya ada macam-macam. Tapi untuk artis ni kadang-kadang artis pun tak tahu peruntukan apa yang aku dapat. Dan tak tahu macam mana caranya kan. Kat sinilah baru kita nak bagi tahu pada semua. Yang penting sekarang masalah hati. Bila kau orang tengok artis tu minta, kau cemburu. Kau minta ni cemburu. Tak payah. Kita yang pasal minta-minta ni, yang kan dia kata minta kat kerajaan dan sebagainya, kan artis minta over lah, nak minta lebih. Tak, dia macam ni proses dia. Bila keadaan ni first time semua berlaku. Jadi daripada peringkat kementerian, dia nak tahu apa yang golongan seni nak. Jadi dia akan melalui dia punya agensi di bawah Finas. Finas akan pergi ke persatuan yang kena salurkan kepada ahli-ahli melalui Telegram tadi, WhatsApp dan jadi kita bagi tahu
tahu apa yang kau nak. So kita akan senarai, Ini kita yang akan kau deserve kompres, lah. baru kita akan cadangkan kepada agensi kerajaan, ini orang yang dah sinak, especially orang sini. Jadi baru dia angkat sampai ke peringkat kementerian, baru kementerian akan bawa ke MKN untuk bawa ke apa ni, tak tahu Menteri Kanan atau Perdana Menteri untuk umumkan. Mana yang kalau 20 permintaan kita ni, mungkin dia pilih 2 je daripada you punya ni. Jadi cadangan you tu takkan you nak minta minimum, mesti you minta maksimum, nanti dia akan potong-potong dan sebagainya. Ini yang jadi isu bila orang tengok dia punya permintaan sampai nak lebih dan sebagainya. Ini yang jadi isu persepsi diorang tentang artis nak minta macam-macam kerajaan. Bukan minta, kita cadang. Sebab diorang minta, agensi kerajaan minta. Pandangan kita ambil daripada akar undi, miss suara. Pergi ke peringkat persatuan yang akan menjadi jabatan untuk agensi kerajaan, angkat kepada Kementerian Komunikasi, kementerian akan bawa kepada agensi yang lebih tinggi untuk umumkan benda tu. Okey. Jadi kan dekat sini apa yang aku nampak, okey, sebenarnya ni sebagai presiden seniman, presiden cuba melindungi ahli-ahli seniman. Okey. Jadi sekarang ni bila kata dia dah melindungi, orang tak faham. Satu, bagi Anju pula, dia sebenarnya bukan menunjukkan kepada artis tersebut ataupun pada Berat juga tanggungjawab. dia menunjukkan kepada seseorang atau satu pihak saja. Tetapi oleh kerana netizen ni macam-macam pendapat, mengakibatkan semua jadi kucak kacir dan huru-hara. Faham tak? Okey, tak apa. Sekarang macam ni, kita ada banyak lagi soalan sebenarnya tau. Nampak bila kita dah berjumpa macam ni kan, segalanya Banyak pula semua Okey, tapi sekarang ni sebenarnya ada satu benda yang kita nak tunjukkan juga, sebenarnya Jari Neraka Gang, alhamdulillah sebenarnya kita nak bagi tahu kepada mereka-mereka yang menulis komen. Okey, kita tak tahu. Anda mungkin, korang mungkin pakai nama fake, gambar. Dia ingat kita tak tahu bang. Dia ingat kita tak tahu. Kita ingat kita tak boleh detect bang. Sekarang cuba lu tengok. Jom kita pergi satu tempat nak? Oh, boleh. Okey, jom kita pergi tempat ni. Jom. Salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Okey, macam minggu lepas kita cari menggunakan chat lah apa semua tu, orang hantar chat, orang hantar chat lah apa kan. Tapi kali ini dia berbeza sikit sebab so kita dapat lah IP address 3 orang, tapi kita kat profile ni, kita 3 profile ni kita sahkan dia bukan fake account, dia bukan fake account, dia memang pakai gambar sebenar lah, dia memang pakai gambar yang betul-betul lah. Data-data kita dapat tunjuk ni pun kita dapatkan daripada source-source yang lain, tak macam sebelum ni kita pergi ke website yang orang semua boleh pergi. Tapi kali ni lain lah. So bila kita dapat pinpoint dia punya location, kita dapat location dia tapi bukan exactly location dia, bukan yang tepat-tepat rumah dia. So itulah kita boleh tunjukkan yang korang boleh lihat kat sini, yang saya tunjuk profile dia ni. Ni tengoklah muka dia, tapi muka dia banyak-banyaknya muka Asian sebelah. So kita jumpa minggu depan lagi. Anju macam mana? Nampak tak? Nampak lah. Sebab tu kadang kita orang nak beritahu Jari Neraka nak pesan kepada semua masyarakat, kepada makcik-makcik bawang, kepada yang baru-baru belajar pegang Instagram, pegang Facebook, pegang Twitter, pegang bla 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 bla. Jangan ingat engkau orang baru belajar pegang Facebook nak komen-komen orang bukan. Jangan ingat lepas tu ada pula kau orang kata, "Oh, aku rasa aku pandai, aku rasa aku boleh komen macam-macam, orang tak tahu." Kau suka dia orang je. Betul, kami mungkin tak tahu tapi Allah lebih tahu. Nampak? Tuhan lebih mengetahui. So, tujuan kami sebenarnya nak bagi tahu lah, kita ada tim yang akan siasat dan pantau, sentiasa memantau setiap aktiviti daripada jari-jari ni semua ni. Okey. 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 Nampak? Komen. Betul. Sebab kita sekarang ni sebenarnya fungsi Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia lah, SKMM lah. SKMM ni sebenarnya dia mainkan peranan yang paling penting sebenarnya, sebab kita banyak penyebaran benda-benda yang palsu, benda-benda yang tak betul, benda-benda yang fitnah, semuanya bermula dari media sosial. Jadi kalau tak ada pemantauan atau hukuman yang berat dan penguatkuasaan, tak boleh dia sebab kita kena ada penguatkuasaan yang lebih proaktif, yang lebih cekap daripada SKMM ni lah. Sebab dia orang tak ada, bukan kata dia orang tak bekerja, mungkin dia orang kurang kaki tangan. Mungkin lah, kita tak tahu kan, sebab dia nak kawal 32 juta rakyat Malaysia yang tengah ni, mungkin seorang ada 2 handphone, dia ganda 2. Jadi dia orang ni punya penguatkuasaan mungkin ada 10 orang ke 20 orang. Dia nak tawan 32 juta ni bukan satu perkara
perkara yang mudah lah. Jadi bagi saya bila ada penguatkuasaan yang lebih proaktif, hukuman yang lebih berat, and then tindakan hukuman tu, maknanya bila kita tangkap orang tu terus buat hukuman, dia akan memberi satu persepsi kepada yang lain, lebih takut kepada berita-berita palsu atau berita-berita yang boleh mendatangkan satu persepsi yang buruk ataupun fitnah kepada seseorang tu. Ini yang sebenarnya peranan SKMM selain daripada polis lah. Sebab apa? SKMM dia ada kuasa untuk nak pergi detect orang punya IP, dan daripada IP tu merangkumi siap dia punya lokasi dan sebagainya. Sebab itulah saya kata kalau tindakan ni tak dibuat, and then dia tak bekerjasama pula dengan NGO-NGO yang lain, sebab dia orang tahu dia orang tak cukup kaki tangan, saya rasa benda ni takkan selesai lah. Dia tak akan selesai, akan lebih ramai lah nanti akan netizen yang akan buat cerita final-final, lepas tu last sekali dia orang delete benda tu. Atau dia buat-buat macam saya pernah kena sebelum ni, dia kata saya cakap benda ni, frontliner lebih mulia, artis lebih mulia daripada frontliner. Saya cakap saya tak cakap pun. Tapi dia keluar kat blog tu, saya kata tak apalah, nanti kita hantar LOD kat orang ni kan, nak saman dia. Besok dah hilang dah. Jadi sepatutnya SKMM kena bertindak lah. Kalau macam ni, habislah kita punya ni, semua orang cakap kita yang cakap, padahal kita tak cakap apa-apa pun. Jadi macam ni kita nak repair benda tu kan. Anju macam mana? Anju kalau kena pada Anju orang kecam. Memanglah sakit hati, tapi yang kelakarnya dia orang kadang ingat bang, bila delete dah tak ada bukti. Kita masih boleh dapat. Sebab itulah netizen dia ingat kalau aku delete dah tak boleh trace. Betul. Boleh trace. Boleh trace. Boleh. And because they don't know that they'll get into trouble. Betul. So selagi tak kena bang, dia orang tak tahu. So aku macam abang cakap, memang patut SKMM ke apa, hukuman berat ada tu. hukuman berat. Dia bila hukuman berat tu kena tangkap cepat. Bila dah ada wawakan mengenai isu tu, baru satu Malaysia akan takut dengan benda tu, dia kurang benda tu. Maknanya kita nak stop tak boleh. Kurangkan benda tu kita boleh. Tapi bang, sorry saya tanya, tapi yang you dengar SKMM macam kalau setakat isu-isu macam ni, dia orang tak ambil berat sangat. Melainkan kalau macam kalau politik punya kefitnah apa, then they take action. Is it true? Itu tak pasti, tapi bagi abang kalau dia buat macam tu, kalau benda tu berlaku, maknanya tak adil lah. Sepatutnya kita kena fokus kepada yang melibatkan masyarakat dan rakyat. Sebab dia punya tugas untuk jaga masyarakat dan rakyat, bukan jaga orang politik. Sebab orang politik ni akan tukar, menteri pun akan tukar daripada dia punya ni. Jadi dia sekarang nak jaga mana? Nak jaga politik ke nak jaga rakyat? Dia punya tugas jaga rakyat. Kalau rasanya tak boleh jaga rakyat, jangan jadi SKMM lah. Sebab apa? SKMM ni tugas dia benda-benda macam ni lah. Macam contoh kes penipuan, scam duit orang, tipu sana tipu sini, dia kata dia polis, ada ni dan sebagainya. Jadi duit orang dah melabur kepada scammer yang kena tipu ni pun dah berjuta habis. Belum campur kes fitnah, kes ni yang lain. Jadi benda-benda kalau kau tak boleh selesai, habis. Apa yang kau boleh buat? Dah kerugian berjuta, and then dalam masa yang sama persepsi orang dah banyak lagi hukuman yang tak sepatutnya kena kepada orang yang tak bersalah, dan dalam masa yang sama lebih banyak lagi fitnah akan bertaburan di Malaysia ni. Jadi kalau tak ada tindakan daripada diorang, saya rasa baik tutup dia SKMM tu. Lagi senang tutup dia. Sebab macam tak ada fungsi. Betul. Dia fungsinya tangkap untuk orang politik. Tapi ada tak dia orang ambil tindakan so far yang selama yang you tahu? Ada. Cuma tindakan dia tu tak menyeluruh. Maknanya pasal itulah bila dia jaga orang atas, orang bawah je dia tangkap. Jadi bila publicity tu dia kurang sikit. Tapi kalau dia dapat orang atas, dia tangkap orang jerung. Jadi yang jerung ni dia punya publicity lagi besar. Jadi dia bila jadi lebih besar, dia punya mainan akan lebih tinggi lah. Lebih tinggi, dan dia akan knowledge satu Malaysia. Secara tak langsung dia membantu untuk menurunkan kadar masalah dalam media sosial, skamer dan yang lain-lain. Dia takutkanlah yang kecil-kecil ni. Ni ambil dia kata ini takat kecil-kecil, berita tak meluas. Jadi problem lah. Orang tak tahulah. Tu yang orang yang boleh buat lagi. Sebab dia jaga orang politik tadi cakap. Kan? Sebab tu sekarang kan nak beritahu kan. Sebab kita kadang-kadang contoh jenayah di luar, jenayah yang kita nampak, merompak, merogol, samun dan sebagainya, mencuri, kita nampak. Tapi jenayah cyber ni sekarang orang tak nampak. Sebab apa? Jenayah cyber ni macam ni lah, fitnah, komen-komen yang bukan-bukan, boleh mengakibat curi data, bahaya. Ini semua yang kita tak nampak. Jadi insya-Allah dengan adanya jari neraka ni, kita cubalah pak-pak yang berkenaan yang sedang tengah duduk lepak santai-santai kan, agak-agak ni makanlah cili kan, boleh rasa sikit pedasnya kan. Jadi geng, sementara kita rehat minum kopi, sembang-sembang kan, borak-borak kosong lepas ni santai, apa kata kalau sebenarnya jari neraka dah pergi ke wakil MCMC. Okey, kita tanyakan mengenai isu ni lah berkaitan dengan netizen, komen-komen ni semua. Okey, jadi jari neraka bawa korang ke sana. Jom. Let's go guys. Okey, hukuman yang paling berat di bawah undang-undang lah ya. Memang kalau kita di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998 adalah RM50,000 ataupun 1 tahun penjara. Tetapi harus diingat bahawa bagi kesalahan di bawah Seksyen 233 ini, selagi apabila telah disabitkan kesalahan, jika kandungan tersebut tidak diturunkan, bagi setiap hari boleh dikenakan denda RM1,000 selagi posting tersebut tidak dipadamkan.
Jadi bukan setakat denda RM50,000, tetapi jika masih ada kandungan tersebut didapati bahawa bagi setiap hari kandungan itu berada di media sosial, di platform media sosial, ia akan ada kena denda, boleh dikenakan denda RM1,000 bagi setiap hari selagi ia tidak diturunkan. Itu bawah section 233 lah yang saya boleh katakan. Ingat, ada yang memerhati. Jaga jari anda, nantikan jari neraka. Wak tangkap, lu terbakar. Okey guys, Jari Neraka mengucapkan jutaan terima kasih kepada wakil daripada MC-MC tadi di atas info-info yang diberikan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Tuan Presiden sendiri. Apa dia? Tadi kata terbakar kan? Apa Aku tadi? rasa orang tak tahu tau. Beban abang ni sebenarnya peranan yang dia main ni besar. Tapi sebab kita macam kita yang tak ada dalam posisi abang, kita tak tahu. Tak tahu. Faham tak? Macam abang cakap tadi. Cerita sikit pasal duit tu apa semua dah. Tak ada macam contoh lah. Kadang-kadang bila kita jadi presiden, selalunya yang pertama sekali persepsi daripada kalangan ahli, presidennya mesti makan duit. Makan duit lah. Kan? Okey. Makan nasi. Makan nasi. Okey, Nak kalau kaya sendiri lah. Okey, kalau let's say lah kita nak mentadbir persatuan, mesti kita kena ada pekerja, kita kena ada office, kita kena ada printing apa benda dan sebagainya untuk nak mentadbir, nak daftar apa benda keahlian korang ni semua. Jadi yang ni duit siapa nak pakai? Duit aku, presiden. Bila aku pakai duit aku, boleh lah aku pakai duit aku balik aku. Terima ada duit, bayar balik hutang aku. Bila seniman bayar balik hutang aku ni sebab aku dah keluar duit aku dulu, lepas tu kau kata aku pakai duit pula. Makan duit. Jadi kau tak ada lah. Kau bayar balik duit abang dulu. Sebab abang pakai duit abang dulu. Ya, inilah konsep. Makan duit. Ini lah. Tak tahu. Jadi konsep dia sebenarnya persatuan tu sebenarnya kita kena fikir apa contribution kita, contribute kita kepada persatuan tu. Bukannya persatuan tu contribute pada kau saja. Kau punya contribution tu mana? Ini salah satu aku punya mana contribution aku as a president. Betul. Kau nak jadi presiden sangat kan? Inilah kau kena terima. Susah lah kalau abang nak gerak seorang. Ya. Benda ni macam mana? Aku tak kira abang banyak duit macam mana pun. Kalau abang gerak seorang tak boleh lah. Kau kena fikir kan bila kau duduk jadi presiden kan? Kau kena kecam. Macam mana? Kau jadi presiden. Bila kau jadi presiden, kau tak dibayar gaji. Lepas tu kau kadang-kadang seniman tak ada duit apa benda, kau kena pakai duit kau dulu. Lepas tu dalam masa sama masalah AJK kau ni jentera kan, tiba ada masalah susu anak-anak lah apa benda ni semua kau kena keluar duit kau. Aku baru tahu seniman memang tak bayar gaji, memang tak ada Tak gaji. bayar gaji Dia bro. macam NGO. Dia memang dia NGO. Dia memang NGO. Bukan macam NGO, dia NGO. Dia memang NGO. So bila dia NGO, kena faham NGO ni kita kena pergi cari duit. Siapa nak kasi duit? Nak Nak menunggu duit. kau memang tak Kita lah. bukannya persatuan ataupun kita badan syarikat yang apa ni perniagaan punya entiti. Kita kebajikan. Macam tu kita kadang merayu kepada kerajaan untuk bantu. Bila dia bantu kita, dia bantu yang lain. Tak ada subsidi sikit Dia akan bagi. Tapi bila dia bagi, dia akan buat dalam bentuk program. Kau kena buat program bantuan ke bengkel ke. Ada duit lebihan tu lah untuk expense persatuan, and then lebihan tu untuk bajikan hati-hati yang lain. Kalau tak, kita kena usulkan kepada badan-badan swasta macam TNB, ada badan-badan swasta peniaga yang lain. Dia bantu persatuan bantu ni. Berat tu tanggungjawab. Memang berat lah. Itu bila seniman tak ada duit ni kita fikir ni mana nak cari duit untuk persatuan, nak bayar gaji budak, nak bayar ni. Semua kena fikir. Lepas tu kita kena fikir lagi orang hentam kita. Daripada ahli hentam kita, persatuan-persatuan lain tak suka kita hentam kita, dan masyarakat netizen semua hentam kita. Kau rasa aku duduk dengan gaji dengan tak ada gaji ni, kau hentam-hentam aku, lepas tu besok nak tolong korang ni semua. Lepas tu kau kata nak suruh siap dengan cepat, kau bayar gaji aku ke? Tak. Aku bayar gaji aku ke? Dah lah kena hina. Aku kena buat kerja, aku kena hina lagi. Masyarakat netizen pun kecam. Sepatutnya korang as a ahli, kau sokong aku, support supaya aku lebih semangat untuk buat lagi. Ini tujuannya. Aku perlukan sokongan, bukan je perlu. Adalah aku sakit hati, aku nak kerja free. Aku ni buat sebab salah satunya itu aku cerita untuk anak-anak aku generasi. So, bila dulu kita nak masuk dalam industri, Pakeso tak ada, K2S pengetahuan. Sekarang dia ada Pakeso. Jadi bila anak aku masuk, at least kurang-kurangnya, jadi Pakeso ada, K2SP. Tak apa, at least kita buat lagi. At least kurang-kurangnya kita dah reduce masalah zaman kita ni kepada anak-anak kita nanti yang akan datang. Jadi inilah perjuangan. Kalau kita suara dalam persatuan, suara kita jadi besar, suara kita jadi satu suara, satu payung. Kalau kita suara seorang-seorang, pokok seorang-seorang, tak lootnya. Pokok seorang-seorang tak macam itulah fungsinya mesyuarat agung. You datang mesyuarat agung, you datang mesyuarat apa you punya masalah cerita. Bila you cerita masalah tu, baru kita boleh bagi tahu, okey, masalah you ni sebenarnya kita ada masalah dengan ini. Tapi dia akan makan masa macam ni. You jangan fikir bila you cakap
cakap ini, besok dah selesai. Masalah tu macam-macam, melibatkan undang-undang, prosedur, masalah birokrasi, proses dia. kewangan, dana dan sebagainya. Macam contoh, aku contoh kan. Okey, kita punya cadangan nak tubuhkan satu akta industri kreatif supaya kita boleh protect untuk semua pekerja-pekerja seni dekat Malaysia ni semakin berkembang. Nak buat akta tu 7 tahun. Plan 7 tahun, buat timeline 7 tahun. Bincang dengan kementerian ni semua, okey kita salur dana 3 juta, 7 tahun. Baru 2 tahun je tengah proses buat kajian dengan universiti, 2 tahun tukar menteri. Tukar menteri, menteri baru masuk. Ideologi lain, I tak mau ni, Ejaz ni. Okey, Ejaz lagi. 2 tahun, tukar kerajaan. Habis bila nak habis? Bila nak habis? So, benda ni bila nak selesai bukan tugas kita. Kita ni persatuan adalah penyuara, pendesak. Kita desak. Pasal tu aku selalu bersuara, aku buat bising, orang tak suka aku. Betul. Tapi inilah tugas NGO. Sebab seniman pun sebenarnya saling bekerjasama dengan kerajaan dan sebagainya, betul tak? Sebab kerajaan ni ada kuasa untuk menentukan dekat dalam parlimen tu. Sebab kita tak ada wakil senator ke ahli parlimen ke di kalangan industri penggiat seni kita. Pasal tu kalau kau nak usulkan apa saja melibatkan industri seni ni susah. Betul. Sounds like you're doing it all alone. Ya, pasal tu kita perlu sokongan semua orang. Kan? Bila kita kuat, kerajaan tak ada dengar cakap kita tak apa, kita boykot, tak ada drama, tak ada ni semua, baru dia dengar. Baru dia dengar baru kita bincang balik. Itu cara dia. Jadi sekarang kepada rakan-rakan selebriti lepas ni bila dengar kita orang bersuara ni lepas ni pakat-pakat. Prihatin lepas lah ni sikit. prihatin kita pakat-pakat. Bukan kata nak salahkan semua tak. Lepas ni kita berkumpul balik, tengok bersatu balik, tengok balik apa semua kan. Maknanya lepas ni kita ke jalan yang betul. Ikut saluran betul tu mesyuarat agung tu. Yes. Datang dulu mesyuarat tu, jangan berkukuh. Mesyuarat tu datang. Kan. Jadi okey, sekarang ni alhamdulillah yang tersirat telah pun tersurat, yang tersurat telah pun terberat. Kan. Okey. Jadi sebelum kita menutup tirai episod kali ni, terima kasih kita ucapkan kepada brother kita, Presiden Seniman Z Zaidi. Ya, betul. Terima kasih juga pada sponsor-sponsor kita dan tim kita. Tapi sebelum tu alang-alang Z Zaidi, Seniman dan juga Anju dah ada ni kan. Boleh tak kata orang tu sekarang pandangan masyarakat menganggap diorang ni tengah bergaduh. Jadi sekarang ni apa? Jadi boleh nak minta maaf ke nak Ya, minta maaf. I think it's good that we come today untuk menjelaskan benda ni and bertukar pendapat tentang apa yang kuaskan isu tu, so we get a clearer picture of what's happening and tak ada gaduh-gaduh guys. Tak ada gaduh. Kita profesional. Okey, insyaAllah. Kadang-kadang dalam persatuan tu, dalam meeting kerajaan pun kita gaduh. Tapi thank you God kasih peluang ni. Tak apa, insyaAllah. This was a good talk. Sebab apa? I love the energy yang kita hari ni lah bang. Okey, nak bagi tahu lagi untuk minggu depan kita ada somebody yang lebih kata makan manas kan nak tahu siapa lepas minggu depan. Apa? Mention nama. Okey, jadi korang stay tune dengan Jadi Neraka bersama dengan Tauke Jamu Zarina Anjali dalam Jadi Neraka. Wah tangkap, lu terbakar. Bismillah.